Salam. Waalaikumsalam. Salam. Hai. Hai. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, terima kasih Puan Pengurusi Majlis Kak Sufida, kita punya AM, Agency Manager dan leader-leader sekalian serta kawan-kawan semua. Terima kasih sebab sudi jemput Nini hari ni. Actually, nervous sikit lah pagi ni. Tapi okay, tak apa. So, Nini share screen dulu Kak Sufida. Share dulu Okay, so semua orang nampak Nampak. Nampak. Okay, Kak Sufida, Nini tak nampak gambar, so kalau macam Akak interact kan sikit, Nini takut ni terkeluar ke apa ke. Okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya perkenalkan diri saya. Okay, nama saya Partini Sarikin Sari binti Haji Adenan. Okay, just panggil saya Nini. Okay, tahun ni berumur 30 tahun, lahir di Hospital Besar KL. Hobi saya adalah suka travel dan juga aktiviti lasak, terutamanya silat lah. Okay. Dan sebelum ni saya adalah lepasan diploma teknologi kreatif dan artistik dalam bidang teater kat Puncak Perdana Shah Alam. Dan sebelum ni juga saya ada bisnes sport attire dengan husband lah. Jual baju-baju silat, barang-barang silat. So memang saya yang handle lah semua sampai sekarang. Sekarang pun saya handle juga. Dan saya pernah lah mewakili pencak silat sehingga peringkat kebangsaan. Okay. Dan mula jadi ejen di Khalifa Group pada Ogos 2018. Okay, sehinggalah sekarang. Okay, bagaimana saya bermula Okay, actually macam mana saya start ni, saya tak pernah terfikir pun nak jadi ejen sebenarnya. Saya disuruh oleh suami. Suami saya yang advise saya untuk jadi ejen. So mula-mula saya tak nak, lepas tu lama-lama dia pujuk, saya pun terjebak. So dia kata bagi saya 3 bulan je, try 3 bulan je. Kalau tak okey, keluarlah, dia cakap macam tu. So bila Nini dah join, tiba-tiba kita dapat satu environment, kawan-kawan yang sangat positif, sangat supportive. So Nini rasa macam selesa gila kan. Sebab susah sebenarnya Nini nak sesuaikan diri dalam mana-mana satu-satu pekerjaan, tak kena dengan jiwa. Tapi bila kita Nini masuk dalam bidang ni, jatuh cinta pula. Suka dengan leader, suka dengan kawan-kawan, suka dengan environment, sangat positif. So nak jadikan cerita, yelah of course bila Nini jadi ejen, Nini akan takafulkan dulu adik-beradik. Yelah kita akan attack family dulu, tapi sebenarnya memang kita nak bantu family dulu. So nak jadikan cerita, beberapa bulan kemudian adik Nini bongsu kemalangan. So dia punya kaki tu memang teruk dan kena 3 kali operation dan cost operation semua RM80,000 dan totally semua Prudential yang bayar, Prudential yang bayar. So start daripada situlah Nini rasa macam kalau aku tak start jadi ejen daripada awal, so siapa nak bantu adik? Kalau nak harapkan mak, ayah, diorang dah tak kerja. So diorang mengharapkan duit pencen. So tak cukup kan, walaupun pergi government hospital still kena bayar besi ke operation ke, still kena ada bayar. Tapi takkan kita nak susahkan kakak. So ni sangat-sangat bersyukur suami Nini paksa ni dulu join. So start daripada tu Nini terus tanamkan dalam diri, okay Nini nak join Nini nak join takaful ni, Nini nak teruskan, Nini nak bantu ramai lagi kawan-kawan Nini. Utamanya family Nini lah. So daripada situlah Nini terus je sampailah sekarang. Tak ada dah pandang-pandang belakang dah. Itu adalah satu pengalaman yang terbesar lah. Nini baru jadi ejen, lepas tu dapat settlekan claim adik sendiri pula dengan kos yang besar macam tu. So tu titik permulaan Nini untuk teruskan untuk help people lah. Dan Nini tak pilih apa-apa plan untuk memudahkan kerja Nini. Nini just bantu saja apa yang orang nak. Dan Nini akan advance lah. Okay, itu cara saya, bagaimana saya bermula. Okay. Dan okay, sekejap ada video tak silap.
Boleh tengok video dulu kalau boleh play lah. Tak boleh play lah. It's okay. Ni adalah pencapaian ini di dalam Prudential selama hampir 3 tahun dekat dalam ni, dalam bidang ni. Alright, pada 2018, Nini join tu Nini dah jadi top rookie untuk group GR7 dan Nini memang kejar Dream Cruise. Mula-mula Nini masuk tu diorang tak cerita apa-apa pun pasal Star Club ke apa ke, Nini memang tak tahu apa-apa sebab masuk bulan 8. So diorang cakap Nini just kejar 60,000 TP, 30,000 TPC kot. Nini akan dapat Dream Cruise. So Nini kejarlah Dream Cruise. Lepas tu dah dapat Nini kejar cash reward. So bila satu dapat dia jadi macam oh bestnya, ketagihnya, macam nak lagi kan. So start je 2019, segala kontes yang Prudential keluarkan, semua Nini akan kejar. Nini akan kejar lah, cara macam mana pun Nini akan nak juga. So inilah pencapaian Nini 2019. Pada tu Nini dapat achieve Taklak Summit dan senior wealth planner lah. Dan top agent di Khalifah Group masa tu. Dan pada tahun lepas, sama juga, setiap kontes pun Nini kejar, setiap ada gadget, ada percutian, apa semua. Tapi yang paling bermakna pada tahun lepas adalah Nini dah mencapai $1 million round table MDRT pada tahun lepas, alhamdulillah. Dan sekali lagi, Tania. Thank you. Okay. Dan sekali lagi Nini jadi top agent lah dalam Khalifah Group. Alright. So senior wealth planner juga. Nini dapat kekalkan senior wealth planner juga. Dan okay, ini poster-poster Nini tahun lepas. Dan selain daripada pencapaian di dalam Prudential, Nini ada juga pencapaian peribadi lah. Okay, ini selama 2 tahun Nini menjadi agent, Nini dapat semua ni. Okay, yang pertama, alright. So ni dapat keluarkan jentera baru Mercedes-Benz CRF45 pada tahun lepas, KP, bulan 7 ni keluarkan. Okay, dan kemudian loan rumah lulus. Okay, loan rumah lulus ni sebenarnya pada hujung tahun 2019 sebelum masuk 2020. So maknanya Nini apply rumah dulu and then tahun lepas baru Nini apply kereta lah. Okay, so kemudian Nini dapat bawa suami menunaikan umrah guna duit Prudential, bonus daripada yang EDP tu, yang EWP bonus tu. So Nini guna totally 100% bawa pergi umrah, alhamdulillah. Okay, selain pada tu Nini juga dah mencapai income 5 angka. Kalau macam dulu Nini kerja, sebelum Nini buat bisnes dengan husband tu, Nini kerja call center je. Masa tu gaji dalam 1,200, nak cari kerja yang 1,500 sebulan susah sangat. 1,800 susah sangat, apalagi 2,000 sebulan. Yelah kita ni dalam bidang teater tapi tak minat nak teruskan dalam bidang teater. So apa lagi kita nak buat, kerja macam admin ke call center ke, macam tu je lah. Tapi itu je lah rate gaji kita. So bila Nini join dalam Takaful ni, Nini tak percaya dalam masa 2 tahun, Nini dah mencapai income 5 angka. Alhamdulillah, memang sangat-sangat bersyukur lah, memang tak sangka lah. Okay, so what's next? Okay, selain daripada segala pencapaian ini yang tadi tu, Nini ada next target lah. Right, yang first, Nini nak bawa mak dengan ayah pergi umrah, insyaAllah kalau dah settle semua PKP, MCO, COVID-19 apa semua ni, Nini teringin sangat nak bawa mak dengan ayah pergi umrah. Semoga dipermudahkan lah. Dan Nini nak menunaikan haji sebelum umur 40 tahun. Okay, nak ada sebuah rumah untuk mak. Dan ini target tahun depan ini nak ke UM1 dan 2023 nak ke UM2 dan 2025 Nini nak ada agensi sendiri. So Nini dah set lah, just target tapi kita just fight lah. Okay, berusaha ke arah tu. Alright, so bagaimana Nini buat semua tadi tu. Okay, kalau daripada dulu Nini tak suka pun join dalam bidang takaful ni, tak pernah terfikir pun sebab yelah tak sukalah nak pergi duduk tepi bank, nak kena bagi flyers, nak kena kejar orang. So Nini bukan jenis orang macam tu, Nini sangat pemalu. Nini bagi sangat flyers juga ke? Tak. Nini tak. Maksudnya sebelum Nini jadi agent, Nini nampak ada agent-agent yang datang approve. So Nini tak suka benda tu tau. Pasal Nini pun memang bukan jenis orang yang gamble, memang malu. Kalau Nini tak kenal memang Nini takkan bercakap. Lepas tu family Nini pun terkejut macam mana Nini boleh join jadi agent insurance sedangkan Nini dulu seorang pendiam, pemalu, tak pandai bercakap kan. So
walaupun Nini aktif dalam bidang sukan tapi yelah adalah sifat malu tu. So macam mana Nini lawan semua. Okay, so ni yang pertama sekali. Okay, mindset lah. Okay, mindset ni kalau dengar mana-mana speaker pun dia akan cakap mindset tu yang paling penting lah. Kita kena ubah mindset kita. Okay, daripada awal Nini join, yes of course Nini rasa ragu-ragu. Apa sebab Nini nak masuk dalam bidang takaful ni. Tapi bila dah lalui satu perjalanan tu, Nini dah nampak dah. So Nini cepat-cepat ubah mindset. Okay, so mindset is everything. Okay, fikiran adalah magnet. Jika difikirkan kejayaan, maka kita akan dapat menarik kejayaan tu. Okay, dia macam magnet lah. Okay, kalau kita cakap kita boleh, maknanya kita memang boleh. Dan jika difikirkan masalah, kita akan dapat masalah tu. Kita cakap sesuatu tu susah, kita cakap sesuatu tu tak boleh, mustahil. Memang mustahil lah. Sebab fikiran kita mempengaruhi apa yang kita buat. Dia macam magnet lah. Right? Dan okay, fikiran adalah sebuah magnet. Okay, jika kamu memikirkan berkat, maka kamu akan menarik berkat. Jika kamu memikirkan masalah, maka kamu akan menarik masalah. Jika kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang positif dengan berfikiran negatif. So berhati-hatilah apa yang korang fikir. Berhati-hatilah apa yang korang berkata-kata dalam hati. Setiap apa yang korang target tu, cuba yakin je. Yakin kita boleh buat. Cakap je kita boleh buat walaupun kita tahu benda tu agak jauh, agak tinggi, tapi kita cakap je kita boleh buat sebab lama kelamaan sikit-sikit kita akan menarik kejayaan tu. So mindset sangat-sangat penting untuk kita ubah dulu. Okay, apa niat korang nak join dalam bidang takaful ni? Sebab apa? Adakah sebab nak cari duit tepi? Adakah sebab nak cari just nak suka-suka, cuba-cuba? Yelah, of course, masa mula-mula join memang kita ada semua perasaan tu. Tapi kita kena ubah cepatlah. Kita kena ubah. Kita join dalam bidang takaful ni, kita adalah insan yang terpilih untuk membantu orang lain. So, terima dan lunaskan tanggungjawab tu. Kita bantu orang, bantu ramai lagi orang. So, kita fikir apa yang baik sahaja. Right? Dan kita kena percaya kepada diri sendirilah. Okay, of course bila kita panggil speaker tu, kita panggil speaker ni, kita belajar macam-macam cara kan. Tapi kalau ada sedetik perasaan yang kita tak percaya dengan diri sendiri, susahlah. Umpama macam kita block kita punya rezeki. Umpama macam kita block kita punya kejayaan tu semua. Sebab kita tak percaya dengan diri sendiri. Kita memang nak, kita ada target. Okay, hujung tahun aku nak start kelab, aku nak MDRT. Tapi ada satu detik tu yang kita rasa macam tak yakin, ragu-ragu. So susah lah. So apa-apa pun percaya dengan diri sendiri. Everything is learning process lah. Okay, jatuh bangun kita. Okay, walaupun orang yang dah berjaya, dia tak pernah pun semuanya okay je. Dia mesti ada jatuh bangun juga. Dia ada rejection yang teruk, dia menangis dalam kereta, macam-macam dugaan yang dia hadapi, tapi dia teruskan dan dia percaya dengan diri dia sendiri. Okay? Okay, percaya dengan apa yang difikirkan. Okay, percaya dengan apa yang diucapkan dan percaya dengan apa yang dilakukan. So bila kita dah ubah mindset kita tu, kita yakin yang kita boleh dan kita kena percayalah dengan tu. Percaya dengan diri kita yang kita boleh buat. Okay, apa yang kita fikir, kita kena percaya. Apa yang kita ucap tu, kita kena percaya. Maksudnya kalau macam kita target nak dapatkan sesuatu achievement. So bila kita dah cakap, maknanya itu adalah doa. Itu adalah janji kepada diri kita sendiri. So berhati-hati dengan apa yang kita cakap. Okay, percaya. Apa yang kita nak tu percaya. Dan percaya dengan apa yang kita lakukan. Setiap hari kita masuk Zoom, kita belajar, kita training. Ini semua akan ada hasil nanti. Sama ada cepat atau lambat, just stay long. Percaya je. Nanti apa yang korang lakukan ni semua akan mendatangkan hasil. Akan memberi manfaat kepada hidup. Okay? Alright. Sama ada kita fikir kita boleh atau kita fikir tak boleh, maknanya kita betul. Korang fikir korang tak boleh, maknanya tak boleh lah. Kalau kita fikir kita boleh, maknanya memang kita boleh. Kita betul je semua. Apa yang kita fikir, kita yang tentukan diri kita. Apa yang kita fikir tu. Right. So, selain daripada percaya dengan diri sendiri, percaya juga dengan rezeki Allah. Dan sentiasalah bersyukur walau apa pun dugaan yang datang. Sebab semua itu adalah nikmat hidup. Walaupun kita kena reject, walaupun kita tak dapat achieve apa yang kita target, kan?
semua tu adalah learning journey kita. Kita macam-macam lah kan dugaan kan, orang lain-lain kan dugaan dia. So just buat saja kerja korang, niat nak bantu orang setiap pagi, nak bantu orang dan percaya ada rezeki yang Allah aturkan untuk kita. Okay, sama ada dia cepat atau lambat ataupun Allah nak hold dulu, ada benda yang lebih better, itu semua Allah yang aturkan. So percaya dengan rezeki Allah. Bila kita percaya dengan rezeki Allah, umpama kita buka luas-luas kita punya pintu rezeki tu. Dan sentiasalah bersyukur. Macam ni, okay, walaupun tak dapat achieve apa target kita bulan tu ataupun tahun tu, ni sentiasa bersyukur, ni rasa okay Allah dah bagi aku banyak dah. Kenapa aku tamak, kenapa aku nak lebih lagi. So semua benda yang Allah bagi tu ada sebab. Sentiasalah bersyukur. Setiap pagi, okay macam ni, setiap pagi, bangun pagi, Nini akan suka baca ayat-ayat yang syukur. Kalau ada yang perasan lah, setiap pagi Nini, kadang-kadang Nini suka post ayat-ayat yang bersyukur apa semua dekat Nini punya Instagram. Sebab Nini nak mengingatkan diri Nini supaya sentiasalah bersyukur setiap pagi. Macam sebelumnya juga Nini selalu tulis dekat dalam buku, okay, apa yang aku syukurkan hari ni. Nini suka tulis. Dan apa yang aku syukurkan akan datang. Maksudnya benda tu belum datang tapi Nini dah tulis dah. Okay, aku syukur tahun ni aku akan dapat MDRT. Macam tu. Maksudnya kita dah mendoakan untuk diri kita. Faham tak? So, percayalah. Okay, setiap usaha, setiap jalan yang korang lakukan, kalau benda tu memang memberi kebaikan, InsyaAllah ada rezeki dan kita sentiasalah bersyukur walaupun masalah yang datang itu semua adalah nikmat. Right. So, kejayaan bermula dengan percaya. Okay, percaya dengan diri sendiri dan percaya dengan rezeki yang Allah bagi. Apa sahaja. Percaya sahaja. Right? Okay, dan setiap hari, kita kena letak target. Macam Nini, bangun je pagi, Nini akan tulis dekat notes handphone ataupun buku, okay hari ni aku nak bantu seorang klien at least. Maksudnya hari ni aku nak close case, hari ni aku nak close, maksudnya ada satu polisi yang aku nak close hari ni. So selain daripada kita target setiap tahun, maksudnya yelah masuk tahun baru kita nak Star Club kan, kita nak achievement, PWP ke apa ke semua. Tapi kita tak nampak yang kecil-kecil ni. Padahal yang kecil-kecil ni lah yang akan membantu kita untuk sampai ke hujung. So make sure setiap hari kita ada target apa yang kita nak hari ni. Dan setiap minggu kita kena ada juga target. Okay, hari ni aku nak close satu case, esok satu case. Maknanya dalam awal bulan tu kita dah ada case dah. Faham tak? Macam Nini suka setiap masuk bulan baru, satu hari bulan tu Nini dah ada satu case. Nini nak kena ada satu case supaya dia memberi energi kepada Nini setiap hari. Hari-hari yang seterusnya. Nini tak suka buat kerja last minute. Maksudnya, yelah bila kita ada target, contohlah setiap bulan target Nini nak 20 case setiap bulan. Setiap minggu Nini kena ada 5 case. Setiap hari Nini kena ada 1 case. Kita target hari ni aku nak 1 case tapi Nini tak tahu pun siapa tu. Nini tak tahu pun siapa yang Nini nak jumpa, siapa yang Nini nak close, siapa yang Nini nak present. Yang aku tahu hari ni aku nak close 1 case. So bila kita ada satu target, kita akan cari macam-macam cara lah. Yang kita belajar semua kan, macam-macam cara kan. Calling, VB macam-macam tu semua. Tapi yang penting ada satu target, satu je. Hari ni aku nak satu je. So insyaAllah benda tu memang membantulah. Selagi aku tak dapat hari ni aku nak cari juga. Jangan kita okay hari ni kena ada 30 calling. Ada at least ada 5 presentation. Tapi kita tak letak satu target yang kita nak close. Kena tulis. Hari ni aku nak close 1 case. Dan macam-macam cara akan keluar bila kita ada target tu. Okay? Dan kalau boleh setiap bulan cuba target tinggilah. Janganlah macam ni lah. Ini tahun lepas bulan 1 Nini akan close sebanyak mana yang Nini boleh. And then bulan 2 Nini akan fight dengan pencapaian Nini yang bulan 1. So bila dah 3 bulan kita konsisten, so at least bila bulan-bulan seterusnya tu, at least setiap bulan aku nak kena ada 10 case. Dan bila Nini gunakan cara ni dah boleh konsisten. Maksudnya kita dah biasakan diri kita untuk cari case, kita
kita dah tarik benda tu, maknanya kita dah setkan dalam fikiran kita, setkan dalam diri kita, okay, at least bulan ni 10 kes. Dan kita start awal supaya nanti dia akan jadi lebih. Yelah, 1 bulan kan ada 30 hari kan. Yelah taklah setiap hari kita dapat 1 kes, tapi bila kita start awal, insyaAllah target kita yang 1 bulan tu akan tercapai dan mungkin akan lebih. Macam tu. So kena ada target setiap bulan lah. Alright, so bagaimana, okay, mesti korang tertanya-tanya, bagaimana nak dapatkan klien walaupun tengah MCO, tengah PKP, kan? Sesuai dengan tajuk kita hari ni. So macam tadi tu, macam mana kita nak setkan diri kita dulu, alright? Yang ni macam mana kita nak dapatkan klien walaupun MCO. Okay, Nini tahun lepas start PKP, Nini mesti boleh maintain Nini punya production sebab Nini buat benda ni. Okay, yang first kali, aktif lah dekat media sosial. Macam Nini suka aktif dekat Instagram dengan Facebook. Okay, kalau siapa yang perasan tu, Nini suka sangat update dekat Instagram. Facebook tu Nini pilih-pilih lah. Macam Instagram Nini sangat aktif lah. Lagi-lagi sekarang ni musim PKP, kita tak boleh keluar. So memang kena aktif dekat media sosial. Berapa follower? Follower rahsia. Mesti ramai gila kan? Tak adalah, tak ramai. Okay, bila kita ada Instagram, contohlah Instagram first kali kita punya pengenalan diri dekat atas tu, kalau korang perasan yang bio tu kan, yang atas tu kan, letak kita sebagai apa? Kita Prudential Wealth Planner ataupun Takaful Consultant. Tulis dekat situ supaya apa-apa saja yang kita post dekat story, bila orang tu berniat nak tahu lebih lanjut, dia akan tekan kita punya IG. Kalau dia tengok macam tak ada apa-apa, kosong je, macam tak ada tulis pun dia ni agent ke apa, so dia pun macam tak yakin, so dia keluar balik. Kan? So penting first kali letak pengenalan diri dekat bio, dekat kita punya media sosial tu. Sama ada Instagram ataupun Facebook, letak je. Okay? Dan ini sebenarnya untuk ejen-ejen baru lah, update gambar dengan logo Prudential tu, maksudnya setengah orang bila dia jadi ejen, so dia malu nak bagi tahu dia ejen company apa. Kan, dia tak bangga dengan company yang dia bawa. So update je lah gambar dengan kita punya BSN, Prudential, so bangga dengan company kita. Right, update sentiasa supaya orang tahu kita ni dah join jadi ejen Takaful Prudential. So itu semua nak bagi orang tahu, nak mengenalkan diri kita. Ini khas untuk ejen-ejen baru lah kan, untuk baru-baru nak join. Okay, lepas tu selalulah post gambar dengan klien. So setiap kali jumpa klien, appointment ke, buat servicing ke, jangan lupa untuk ambil gambar. Sebab itu semua adalah marketing yang sangat bernilai. Okay? Bila kita post dekat story, dekat posting apa semua tu semua adalah marketing percuma. Okay? Tak payah bayar pun. Just takat gambar, post. Dan klien pun suka. Bila kita tag dia pun repost, dah kita dapat free marketing dekat dia punya media sosial. Kan? Dan post setiap pencapaian yang kita dapat walaupun sekecil-kecilnya. Okay? Sebab pencapaian ni juga membantu untuk orang lain trust kita. Lagi-lagi stranger, dia akan cepat sikit trust kita sebab dia dah tengok pencapaian kita. So that's why pentingnya untuk korang kejar setiap kontes yang Prudential keluarkan setiap bulan tu. Kita sangat beruntung sebab Prudential sentiasa keluarkan kontes. So kerja kita, kejar je kontes yang kecil-kecil tu, okay? Supaya kita ada gambar, kita ada benda yang kita nak post, nak kita buktikan dekat semua klien, semua kawan-kawan kita yang dulu mana pernah reject kita dulu tu. So dengan post pencapaian kita. Okay, so apa sajalah, contohnya macam minggu ni kita dah close 5 case jadi top 5 rookie ataupun top 5 top agent apa semua. Walaupun benda tu orang rasa macam kita rasa macam biasa tapi orang lain tak tahu. So bila kita post, orang nampak macam kita ni aktif. Walaupun sekecil-kecil pencapaian, just post saja. Dan consistent share 10 konten setiap hari dekat IG story. Ini yang Nini buat lah. Okay. Kalau ada yang perasan, Nini punya story tu kecil atas tu kan. So Nini memang consistent post. Nini kalau Nini tak post dalam satu hari tu, ada something wrong lah.
Sebenarnya walaupun kita ni down, kita ni weak, tapi bila kita post story banyak sikit, so kita rasa pun macam berenergi kan. Setiap pagi ni akan cari konten, ni akan post dekat dia punya IG story. Dan tak semestinya semua tu awareness saja. Gambar-gambar insurance, gambar-gambar takaful apa semua kan. Kita share dengan aktiviti harian kita supaya orang tak boring. Kalau asyik daripada awal sampai habis, awareness saja, gambar kita tak ada, aktiviti harian tak ada, apa semua. So macam nampaklah hard selling dekat situ kan. So kalau boleh selang-selikan dengan kita punya aktiviti harian supaya orang lebih tertarik nak melihat kita punya IG story. Okay, selain daripada share gambar-gambar, okay, buatlah video. Maksudnya video dekat IG story tu dalam kalau korang macam takut nak bercakap depan kamera, try buat satu dulu ke, kan dia ada 4 kan, sekali boleh share dekat story kan ada 4 kan. Cuba je, hai Assalamualaikum, hari ni saya nak pergi try cakap macam tu supaya orang nampak kita. So bila ada video tu orang lebih yakin, orang lebih nampak oh dia ni, orang lebih kenal kita lah. Okay, dan nampaklah kita punya diri macam mana kita punya semangat tu. Okay, kita nak share awareness. So bila kita post video, orang akan lebih dekat dengan kita. Dan kalau macam ada idea yang lebih panjang, korang nak buat video panjang, bolehlah share dekat IGTV ke, bolehlah buat live ke, sebab nowadays memang ramai orang lebih suka tengok video daripada membaca. Kadang-kadang selitkan dengan video-video. Okay. Dan kita sebagai ejen takaful, jangan sesekali post tentang masalah yang kita ada lah. Masalah family ke, masalah dengan kawan-kawan ke, kita tak suka orang tu ke, kita tak suka politik tu ke, bola ke, apa ke. Kalau boleh kita jadi natural. So, jangan sesekali post pasal masalah sebab orang ni sentiasa menilai, sentiasa melihat. Kita simpan sendiri masalah kita. Okay, share je yang kita ni selalu happy, jadi ejen aktif sampai ada je kawan ni cakap, Mini kau ni tak pernah ada masalah, kau tengok kau happy je. Dia tak tahu kan masalah kita sebenarnya apa. Tapi benda tu lah yang bagus untuk orang nak tengok kita. Dia mesti memilih nak siapa jadi ejen dia, macam mana ejen tu. Mesti dia nak pilih. So kita just tunjuk yang kita ni sentiasa happy, sentiasa positif. Jangan sesekali post pasal masalah dekat kita punya media sosial. Okay, so itu yang dekat media sosial. Okay, semua tu untuk kita gain trust. Okay, percaya atau tidak, Nini punya close, Nini punya klien banyaknya datang daripada media sosial, banyak yang DM, banyak daripada Facebook. Lepas tu beranak pergi ke referral. So bila orang ada trust tu, bila kita cantikkan media sosial kita tu, orang nampak dan orang ada trust. So penting sangat untuk kita gunakan. So walaupun PKP, walaupun MCO, duduk rumah, kita still boleh build trust dekat orang luar, dekat stranger, tak ada masalah. Okay, kenapa kita kena baguskan kita punya media sosial? Okay, satu, untuk mendapatkan kepercayaan daripada prospek. Memang trust lah, kita nak dapatkan trust yang cepat lah. Boleh je kita terus approach ke direct approach, tapi untuk orang tu mengenali kita, untuk orang tu lebih trust kita tu, dia lambat sikit. So bila kita gunakan betul-betul media sosial, orang akan lebih percayakan kita. Okay, dan untuk kita share sentiasa tentang kepentingan takaful, bagi awareness. Dan kenapa dekat media sosial? Sebab pengguna media sosial semakin luas. Kalau korang diri korang pula kan, bangun pagi je tengok handphone, tengok Instagram, tengok Facebook. Nak sebelum tidur tengok Instagram, tengok Facebook. Macam tu. So pengguna media sosial memang semakin luas. Gunakan sebaik mungkin. Okay, and then yang keempat, untuk kita punya personal branding. Apa saja pencapaian yang kita ada, okay, kita post supaya orang nampak kita ni seseorang, kita ni something. Kita punya personal branding. Kita kena brandkan diri kita juga sebagai ejen takaful. Sebab dalam satu Malaysia ni, berapa puluh ribu ejen takaful kan. So kenapa kita nak orang tu pilih kita? So kita kena jadikanlah kita ni seseorang yang orang nampak, yang orang boleh pilih. So kita kena buat personal branding kita. Dan okay, menjimatkan masa untuk kita sebarkan awareness. Tak payah kita nak tunggu orang datang baru kita nak explain pasal takaful. Tapi bila guna media sosial, dia punya penyebaran tu lebih luas lah. Orang akan lebih cepat sampai awareness tu.
Dan ramai orang akan lebih mudah dipengaruh dengan cadangan rakan pada media sosial ini yang referral. Okay, contohnya macam klien kita, kita dah close klien kita tu dan kita tag gambar kat dia repost. So dia repost, orang kawan-kawan dia akan nampak. So dia akan lebih mudah lah untuk orang tu dipengaruhi kan, sebab dia dah kenal kawan dia sign up dengan agent ni, so mesti kawan dia akan tanya, kau buat kat siapa apa semua. So dia tick kita punya media sosial, so dia lebih senang. Okay, dan media sosial juga, okay, kita ada free marketing, okay, kos pemasaran yang rendah. Ini tak guna lagi Facebook ads ataupun kalau kat Instagram yang sponsor apa semua tu, ni tak pernah guna lagi. Ni memang gunakan betul-betul yang free punya saja. So macam mana yang kita buat tadi, macam tadi tu lah, yang Nini explain tu lah. Itu semua marketing. Dan nombor 8 menunjukkan kita ni agent yang aktif. Kita tunjuk kita ni yang produktif, kita ni yang aktif. So walaupun kita tengah lemah hari tu dekat rumah, tak buat apa, bila kita share, orang akan nampak, oh rajin dia ni, rajin ni posting, nampaklah dia aktif lah macam tu. Okay, dan berpeluang dapat prospek di seluruh negeri. Kalau macam kita tak gunakan media sosial, kita dapat klien yang dekat-dekat lah. Tapi kalau kita guna media sosial, lagi-lagi bila sekarang ni dah ada REO, kita dapat klien yang lagi banyak lah, lagi besar lah, walaupun dekat luar negara pun boleh. Kalau orang tengok dekat media sosial kita ni, siapa-siapa boleh jadi ejen kita. So kita ada klien di seluruh negeri. Okay, dan nombor 10, kita dapat banyak referral daripada media sosial juga. Okay, bila contoh klien kita dah jadi, kawan kita tu dah jadi klien, dia akan referkan dekat kawan-kawan dia juga. And kawan dia akan tengok IG kita, dia akan lebih mudah lah. So banyak dapat referral daripada situ. So itu yang ini buat. Okay, inilah sebab-sebabnya. Bila PKP ke apa ke, kita still boleh berbisnes, kita still boleh konsisten. Right. Apa kepentingan personal branding dekat media sosial? Okay, untuk jadikan diri kita ni mudah ditemui dan dikenali berbanding ejen lain. Okay, so kita kejar segala pencapaian. Okay, apa yang korang target tu, kejar supaya orang nampak kita ni ejen yang bagus. So itu adalah personal branding kita dan orang akan lebih mudah jumpa kita lah. Dan orang akan lebih mudah untuk memilih kita. Kita nak fight dengan ramai ejen ni dalam satu Malaysia ni, macam mana kita nak ke depan? So kita kena betul-betul kan, cantikkan kita punya personal branding tu. Kejar segala pencapaian untuk korang ada satu level yang orang boleh lagi memilih korang. Macam tu. So kejarlah apa yang korang target tahun ni. Star Club, PWP, apa-apa saja pencapaian di dalam Prudential, ambil hati. Kan? Itu semua adalah personal branding kita. Okay, jangan sekejap. Memang pencapaian tu, orang cakap kita sebenarnya nak bantu orang, bukan nak kejar pencapaian je. Tapi sebenarnya untuk kita nak membantu ramai orang tu, kita kena bagi orang trust. So macam mana kita nak bagi orang trust? Kita kena bina lah kita punya personal branding dulu. Itu semua berkait rapat. Okay, bila kita dah, orang lebih kenal kita, kita dapat bantu lebih ramai orang. Okay, seterusnya, okay, jangan lupa minta 5 emergency contact number daripada existing client kita. At least lah 5 emergency contact number ni, okay? Sebab ini yang Nini selalu buat juga, Nini akan bagi tahu dia, ni in case kalau macam ada apa-apa masalah, kalau macam tak ada siapa yang dapat contact Nini boleh call 5 emergency contact number ni. Okay, sebaik-baiknya 5 daripada family, 5 daripada office mate, 5 daripada kawan hobi. Tapi 5 ni orang cakap paling common lah. 5 ni paling sikit lah. Tapi kalau boleh minta 15. So kita dapat new names. Kita dapat jumpa lebih ramai orang. So tak ada kita macam kekeringan hari ni nak buat apa, hari ni nak jumpa siapa. So sangat-sangat penting. Okay, ini semua yang kita dah belajar daripada Prudential, daripada leader-leader kita semua. Okay, dan kena ada reward recommendations. Maksudnya apa? Okay, bila kita nak minta tolong klien kita, referkan dekat kawan-kawan dia. Contohlah kita tengah mengejar sesuatu kontes, tapi kontes tu lagi sikit je kita nak capai. So kita boleh cari kita punya existing client, kita try minta bantuan mereka dan kita bagilah reward. Contohnya, carilah kawan-kawan ada tak yang nak buat takafu. Kalau kau dapat buat, nanti adalah reward untuk kau. Kau nak bagi baju ke, nak bagi commission ke, ikut kreativiti masing-masing. Try, ini pun boleh cuba juga time sekarang ni. Kalau kita tak tahu nak jumpa siapa, kita cari existing client kita minta referral daripada dia untuk lebih cepat lah. So
kita bagi reward dekat dia orang. Ni salah satu juga. Dan plus WhatsApp tentang setiap promotion daripada Prudential. Ni sangat bagus tau. Okay, bila kita dah aktif dekat media sosial, jangan kita post semua dekat media sosial saja. Kadang-kadang tak semua orang tengok pun, kan? Tak semua orang sempat nak tengok IG kita. So bila kita blast setiap promotion yang baru daripada Prudential, so orang lebih semua dapat lah, existing client kita dapat lah, kan? So orang akan nampak juga kita ni aktif lah, bagus lah, sentiasa update. Walaupun kita tak sempat nak tanya khabar klien-klien kita, kan, busy, tapi bila kita blast tentang promotion ni, orang still nampak kita ni aktif, sentiasa up to date. Ni nak jaga existing client. So sangat bagus juga. Blast setiap promotion. Contohnya sekarang ni apa? Refer to earn. Blast dekat diorang. Hantar dekat diorang juga. Jangan hanya post dekat media sosial saja. Kita kena touch juga diorang dekat WhatsApp. Okay. And then create promotion sendiri. Promotion sendiri ni ikut kreativiti masing-masing. Contohnya hibah serendah RM50 bulan ni. Contohnya macam tu. Padahal memang ada kan. So kita just jadi kreatif untuk orang lebih nampak. Kadang-kadang orang ni dia suka tengok promotion. Kadang-kadang untuk nak mempercepatkan orang tu bertindak untuk buat dengan kita, so kita kena letak sikit promotion. Tapi jangan selalu. Kalau boleh 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali. Sebab kalau boleh kita nak orang tu ambil takaful disebabkan awareness. Okay, bukan sebab promotion semata-mata. So sekali-sekala kita letaklah promotion, jadi kreatif. Buatlah poster sendiri ke apa ke. Tapi hati-hatilah jangan gunakan PBSN ke apa ke. Okay, jangan guna logo PBSN ke. Just diri korang punya promotion sajalah. Contohnya macam tu. Medical card serendah 100 ke. Itu semua promotion sendiri. Okay, padahal benda tu memang ada. Then buat presentation dekat WhatsApp dengan merakam video. Okay, ini yang Nini buat daripada awal ni jadi agent sampailah sekarang. So bila walaupun duduk dekat rumah, kita tak dapat keluar, tak dapat jumpa orang, kita still boleh bekerja. Still boleh close case sebab kita dah biasakan diri dengan merakam video. So macam mana Nini buat, bila orang DM Nini nak tahu quotation, Nini akan minta nombor WhatsApp dia dulu. So bila Nini dah dapat details dia, Nini kira-kira semua, Nini akan rakam video. Ini tak suka buat Zoom meeting ataupun masing-masing punya cara lah kan. Tapi kalau macam ini tak suka buat Zoom ataupun video call. Sebab bagi Nini, kalau kita explain sekarang, memang dia faham sekarang. Tapi esok dia akan lupa apa yang kita explain tu. So bila Nini buat video, Nini rakam, Nini hantar dekat dia. Okay, walaupun dia tak faham, dia boleh play balik video tu. Buatnya dia nak explain dekat husband dia boleh play balik video tu. Dia nak explain dekat mak ayah dia pula, dia boleh play video tu. So kita memudahkan kerja, menjimatkan masa dan orang tu lebih faham bila kita rakam video. Selagi dia tak faham, dia akan ulang. Dan bila tahun depan dia nak tahu balik benefit dia boleh play balik video tu. Lain daripada kalau kita buat Zoom, kita explain dekat situ, yes dia faham, tapi nanti dia lupa. Nanti dia lupa, dia senang. Dan bila dia tak faham, nanti susah untuk dibuat keputusan. Bila Nini buat video ni, Nini akan rakam dalam 1 minit 30 saat supaya kita boleh hantar sekaligus dekat WhatsApp. So yang dekat mobility tu, bila Nini dah kira kan ada hibah berapa, critical illness berapa, medical card bilik 200 ke bilik 150, smart saver, step up contribution ke, level contribution ke, semua tu explain dekat situ. Dan cara explain tu biar jelas lah, biar faham lah. Cara kita explain tu walaupun kita tak jumpa dia, tapi umpama kita bercakap, kita macam jumpa dia, cakap depan-depan. Biar orang tu rasa macam faham lah, dia faham macam kita explain depan-depan. So Nina akan hantar, Nina akan rakam dan Nina akan hantar. Dan bukan satu video, bila dia dah proceed dengan apa yang dia nak tu, Nina akan explain more. Apa yang ada lagi benefit. Ini akan hantar video juga. Ini akan explain, tunjuk dekat WhatsApp tu. Tunjuk dekat video tu. Tu cara Nini lah. So bila PKP, kita still boleh. Biasakan dengan merakam video supaya walaupun kita tak jumpa orang, kita still boleh survive. Kita campak dekat mana-mana ke, kita pergi bercuti ke, kita tengah apa-apa sajalah, kita tengah buat kerja lain ke, kalau kita boleh buat video ni, kita lebih, senang lah nak close case. Tak semestinya kita just macam Nini lah, Nini suka pre-close dekat WhatsApp dulu. Sebelum Nini nak jumpa klien, Nini akan kira dulu, then Nini akan buat video
bagi dia faham. Kalau kita nampak memang dia betul-betul nak ambil, and then ini akan jumpa, ini yang sebelum PKP. Ini akan jumpa untuk tangkap gambar and suruh dia sign. Tapi ini dah minta full details dia dah. Contoh kita dah buat video ni, dia dah setuju, ni dah minta full details. Umpama kita dah pegang dia. Ni tak cukup buang masa. Contohlah, okay, kita dah kira-kira, okay, bila boleh aku jumpa kau? Contohnya, minggu ni tak free lah, minggu depan. So kita dah bagi masa, delay kat dia. So nanti dia akan berubah fikiran, dia akan rasa malas, dia rasa tak penting sebab awareness time tu dia tengah tinggi. Awareness dia time tu tengah tinggi. So gunakan sebaik mungkin dan buat video kalau boleh hari ni kau tanya hari ni juga close. Ni macam dia lah. Okay, ni pre-close kat dalam WhatsApp. Okay, dan kira ikut bajet. Macam ni, contohlah ini kalau macam medical card, orang tu tanya medical card, ini akan tanya bajet dulu. Sebab yelah kita takut bajet dia rendah, kita kira yang tinggi, lepas tu dia dah lari. Ataupun kita kira dia bajet tinggi, kita kira yang rendah, so dia okey je dengan rendah. So kita dah rugi. Satu macam tu lah. So penting untuk kita tahu bajet supaya kita boleh alter. Tapi jangan betul-betul kira bagi dia ikut bajet. Kita explain lah yang lebih bagus, maksudnya yang lebih tinggi tu lebih bagus untuk dia. So at least kita dah pegang dia sebelah tangan. Dia tak ada alasan nak bagi tahu yang dah out of budget. Kita dah potong siap-siap dia punya alasan yang tu. So bila kita kira ikut bajet, kita kira lagi beberapa pilihan untuk dia pilih mana yang lebih better untuk dia. Ini juga buat macam ni. Apa-apa ni akan tanya bajet dulu. Kalau macam orang tanya, ada tak plan family? Kalau orang tanya, ada tak plan family? So Nina akan cakap, okay, untuk berapa orang? Berapa bajet kau? Cakap macam tu, berapa bajet awak? Kalau dia kata untuk 3 orang bawah 500, oh okay, kita dah boleh fikir dah boleh adjust dah. Kan? So kalau macam orang tanya plan family, jangan cakap terus tak ada. Kita jangan cakap ada. Kita just cakap berapa bajet, berapa orang. Okay, aku adjust untuk kira ikut bajet kau. Macam tu lah. Okay? Okay, dan ada pushing factor bila kita dah explain semua and then dia macam nak bagi alasan ataupun dia nak delay, boleh tak saya nak start bulan depan, boleh tak saya nak start tahun depan. So time tu lah kita letak pushing factor. Pushing factor tu adalah promotion tiba-tiba. Promotion tiba-tiba. Sebab Nini suka orang tu tanya hari ni close, so Nini akan letak pushing factor kalau dia nak tangguh. So ni akan cakap, buatlah bulan ni ada cashback RM50 tau. Buatlah bulan ni ada gift, buatlah bulan ni tiba-tiba ada promotion kan kat situ. So itu adalah pushing factor lah untuk mempercepatkan proses. Jangan melayan sangat, dia nak delay tu. Kalau boleh jangan lepaskan sebab persen untuk kita nak close tu 50-50 je kalau kita melepaskan dia. Kalau boleh biar dia buat keputusan lah. Itu yang paling bagus lah. Right. So bila kita buat video ataupun buat Zoom meeting ke ataupun kita jumpa dia ke, so tunjuklah yang kita ni memang ikhlas menyampaikan awareness. Okay, niat kita nak menyampaikan awareness bagi dia faham. Okay, dan kalau dia still nak minta masa, still nak tangguh ataupun still nanti dulu nak survey, okay, jangan memaksa pula. Okay, walaupun kita dah kirakan quotation, dia dah bagi alasan, kita bagi pushing factor, dia bagi alasan juga, dia still tak boleh, so lepaskan, jangan paksa. Jangan terus block. Okay, simpan dia dekat dalam prospect supaya in case anything, next ada promotion lain, next ada produk lain ke, kita still boleh cari kita punya prospect tu. Biar orang rasa selesa lah dengan kita. Kadang-kadang orang tak suka ejen yang suka memaksa kan. So bila kita dah explain bagi orang faham, kalau orang tu still tak nak, tak apa, jangan paksa. InsyaAllah nanti, suatu hari nanti kau akan dapat kesedaran, kau akan datang balik. Macam tu. Alright, dan konsisten yang paling penting untuk nak kejar sesuatu kejayaan. Okay, jangan berehat awal sangat. Okay, setiap bulan tu maksudnya walaupun Nini tahun lepas Nini dah capai apa target Nini, start je bulan 1 Nini tak boleh rehat. Nini akan samakan setiap bulan tu. Nini takkan asing-asingkan setiap tahun. Tahun lepas aku dah fight gila-gila, tahun ni aku nak rehat. Tak, bagi Nini setiap bulan tu Nini dah nervous. Okay, bulan ni aku dah capai target aku. Bulan depan macam mana aku nak close siapa
Sentiasa ada perasaan takut tu, sentiasa ada perasaan tak nak ketinggalan. So setiap bulan kena konsisten. Konsisten buat segala aktiviti yang korang buat sekarang ni. Konsisten close case, okay, kalau boleh konsisten close case setiap bulan at least 5 atau 10 case ke atas. Konsisten. Try buat macam tu. Sebab bila orang yang konsisten ni lebih bahaya daripada orang yang rehat, tiba-tiba dia close besar, lepas tu dia rehat, kan? Dia, bila kita konsisten, orang tu lebih mudah nak dapat apa yang dia capai sebab dia dah lepaskan satu-satu step dia. Daripada step yang kecil-kecil, dia akan pergi ke hujung dia. Dia akan sampai apa target dia. Okay? Dan consistency is the key. If you can be consistent, then you can be anything. Macam Nini kena konsisten post everyday dekat story IG Nini. Walaupun Nini tak sihat ke, penat ke, kena konsisten. Kena konsisten close case. Setiap bulan at least kena ada 10 case ke atas. Sebab ada lagi target yang aku nak kejar lepas ni. Macam tu lah. Alright. So setiap orang mesti kena ada fighter spirit lah. Tak semestinya pesilat, okay? Tak semestinya orang sukan. Setiap orang ada fighter spirit. Okay, jangan kalah dengan diri sendiri baru dengan orang lain. Okay, maksudnya kalau kita ejen yang baru-baru, kita jangan terus nak fight ejen-ejen yang dah lama. Kita fight dengan diri kita sendiri dulu. Macam yang Nini buat tu, bulan 1 Nini close berapa? Bulan 2 aku kena fight dengan pencapaian aku bulan 1. Bulan 3 aku kena fight dengan pencapaian aku bulan 2. So bila kita fight dengan diri kita sendiri, kita nampak kita punya progress tu. Dan kita semakin maju. Okay? Jangan terlalu fikir aku nak fight dengan orang ni. Lepas tu bila orang tu close dah down. Aku tak close lagi. Fight dengan diri sendiri dulu. Apa yang korang target, apa yang korang nak tahun ni. Okay, itu adalah janji dengan diri sendiri. Okay, janji, pegang janji tu. Kalau diri sendiri pun tak lepaskan janji tu, macam mana kita nak jaga orang lain. Okay, setiap apa yang korang nak, yang korang target tu, setiap kontes yang datang, kita kena fight. Kalau kita contoh kita nak, okay, bulan ni ada kontes pergi Bali contohnya. Okay, lagi berapa, aku nak juga. Walaupun macam mana cara sekalipun, aku nak juga. Itu fighter spirit. Degil, orang cakap degil, nak juga. Kan? So dia akan cari jalan lah, macam-macam cara lah. So fight dengan diri sendiri, and then untuk kita nak lebih maju, kita dah dapat konsisten kita dah okay dengan diri kita, baru kita fight dengan orang lain. Baru kita fight dengan siapa, okay aku nak try challenge dia supaya aku nak beat lebih tinggi. Baru kita nak target seseorang untuk kita nak lebih bagus. Macam tu. Okay. Dan ni yang terakhir tak silap ni. Okay, jangan lupa bersedekah. Okay, terutamanya kepada keluarga sendiri. Ini adalah amalan yang Nini lakukan. Okay, mesti ada orang tanya apa amalan ini yang Nini sentiasa keluar. Bukan, ini tak ada amalan yang spesifik sangat. Cuma Nini sangat pentingkan keluarga. Okay, kita anggap je contoh macam adik-beradik nak minta duit ke, adik-beradik susah ke ataupun mak ke, kan. Kita kalau boleh, kita senangkan keluarga kita dulu, adik-beradik kita dulu daripada kita senangkan orang lain. Make sure keluarga kita ni dah okay. Kita dah bantu mak ayah kita dah bantu adik-beradik kita. Sebab doa mereka lebih mujarab. Bukan kita bantu tu untuk kita nak mendapatkan doa, tapi dalam hati mereka mesti akan berkata-kata. Walaupun dia tak cakap kat mulut, mesti dia akan semoga dia murah rezeki, terima kasih ni. Dan Allah pun suka kalau kita bantu keluarga kita. Okay, bahagiakanlah mak dengan ayah. Bahagiakanlah dengan adik-beradik. Jangan berkira dengan adik-beradik. Adik-beradik adalah punca rezeki kita. Okay, so selepas tu kita nak bantu orang, nak bantu siapa, bantulah. Ini yang Nini selalu buat lah. Right? Okay, ini adalah slide yang terakhir daripada Nini. Harap yang Nini explain tadi harap okay, fahamlah. Okay, dan okay, semua akan ada halangan dan cabaran. Sesiapa saja mesti akan ada halangan dan cabaran. Dan akan ada juga yang meragui. Okay, akan ada kesilapan yang kita lakukan. Tetapi dengan kerja yang keras, tak ada had untuk kita berjaya. Kita kerja keras. Mesti ada. Ini semua adalah learning journey. Kita punya proses. Saya cakap, learning process. Setiap jatuh bangun kita tu adalah pelajaran kita di dalam industri ni. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang berharga yang orang lain tak boleh bagi. Kita sendiri yang boleh belajar daripada kesilapan kita. So jadikan semua tu adalah satu nikmat, sentiasa bersyukur dan sentiasa terus maju ke depan. Okay, dan itu sahaja Nini punya sharing untuk hari ni. So far semua okay ke? Okey, sangat-sangat. Okay. Ni rasa macam kekok tau sebab cakap tak nampak muka. Yelah. Sebab kita share.
Uh-uh. Okay. Alright. Selesai. Okay, so Alhamdulillah kita dah dengar kan apa kata perkongsian daripada Partini tadi kan, Nini, nama dia Nini. Okay, so saya percaya sebabnya saya percaya semua orang ni memang banyak buat note tentang apa yang telah di-sharekan oleh Nini kan pada pagi ni, sebab saya pun sendiri ada tulis beberapa note daripada apa yang dikongsi oleh Nini ni. Saya sangat suka dengan dia punya quote-quote yang dibagi tu. Memang saya rasa memang relate dengan apa yang kita sedang buat. Apa yang sedang kita relate dengan bisnes kita ni. Satu quote yang saya yang tertarik itu adalah ada fighter spirit, jangan kalah dengan diri sendiri dulu baru dengan orang lain. Macam tu dia punya quote dia tu, saya rasa benda ni memang ramai ejen yang terlupa pasal perkara ini. Dia sibukkan benda yang lain tapi dia gagal untuk melawan diri sendiri. Sebab bagi saya diri sendiri itu patut kita lawan dulu apa yang ada dalam diri kita yang kita kena ubah. Benda tu yang kita perlu ubah dulu. Itu saya rasa lah dia punya quote yang betul-betul orang kata buatkan saya pun rasa macam betul lah, memang apa yang Nini bagi ni memang bukan saja orang lain dan saya sendiri. So bila kita ni lah boleh melawan diri sendiri, insya-Allah apa benda yang halangan apa semua yang berada di luar sana tu, insya-Allah kita boleh belajar dan kita boleh selesaikan halangan tu. Kan betul tak Nini? Betul. Alright. So saya rasa saya nak buka soalan sebab saya rasa ada ramai yang nak tanya Nini ni kan. Lalang Nini ni ada Nini ada untuk kita pada pagi ni kan. So saya buka soalan lah kepada sesiapa yang nak tanya, sama ada nak tanya di Zoom ataupun nak melalui chat pun boleh. Nanti saya bacakan. Ada soalan tak? Bukan senang kita nak jemput Nini ni kan. Actually daripada bulan lepas lagi saya nak minta dia datang untuk share dengan kita. So ada soalan tak? Hello, ada. Nini. Ada. So okay, Zanira. Ya. Soalan dia. Hai Ya. Kak Zee. Hai Nini, Assalamualaikum. Lama tak jumpa Nini. Okey, apa tu akan nak tanya, seperti yang kita tahu follower IG Nini memang banyak kan, 36k. 36.6 akak tengok tadi. So ada tak any advice macam mana nak naikkan follower daripada start buka account IG, macam mana yang menyebabkan follower tu sampai 36,000 tu. Ada tak any advice atau apa yang Nini boleh share dengan kawan-kawan kat sini? Okay, sebenarnya Nini buat Instagram tu dah lama dah. Masa Nini zaman nak masuk EU dulu, UiTM. So daripada situ cara Nini nak naikkan follower, Nini suka follow orang. Nini suka follow orang, maksudnya Nini pergi kat IG siapa yang banyak follower, Nini follow diorang. Nini pilihlah siapa yang Nini nak follow. So akan ada yang follow back. So daripada situ Nini akan buat setiap hari. Itu yang cara dululah, cara sekarang ni tak tahulah berkesan ke tak. So bila dia follow kita balik, kalau macam siapa yang tak follow kita balik, kita just unfollow je macam tu. So buat sampailah 10,000 TPC, 10,000 TPC pula. 10,000 follower masa tu. Lepas tu adalah bila Nini masuk teater, so ada video-video yang viral, lepas tu video kahwin viral, lepas tu husband pencak silat. So masa-masa tu ada hot issue pasal bendera Indonesia terbalik. So bila siapa yang wife pencak silat, wife atlet ni, dia akan follow bash macam tu lah. So daripada situlah follower makin naik. Tapi kalau macam siapa yang baru nak start buat Instagram, nak kumpul follower, korang kena follow orang dulu and then biar orang tu follow kita balik. Ataupun kalau nak lagi cepat, sekarang ni banyak cara-cara yang untuk tambah follower tu.
Kak Zee perasan kan banyak je orang yang nak tolong tambah follower daripada Malaysia ke apa semua ke. So itu sebenarnya sangat-sangat membantu tau. Kalau follower kita macam banyak sikit, orang akan nampak wow banyak orang follow dia, banyak orang mesti dia ramai orang ambil dengan dia. So dia sangat mempengaruhi juga. Beli So, kalau follower macam- ke? Beli follower, yes. Sekarang ni kan ada beli follower yang daripada Malaysia, daripada luar negara ke. Itu yang cepat lah. Sebenarnya kita punya itu adalah marketing strategi. Marketing strategi supaya orang nampak kita ni orang trust lah. So boleh je macam-macam cara. So untuk orang nak follow kita, kita kena follow orang dulu. Kalau macam sesiapa yang kita target tu kan, kita follow dia, orang tu akan follow back. Macam tu lah. Takkan kita nak tunggu orang je follow kita kan? Susah lah. Tapi kalau nak cepat, guna yang cara tadi tu. Nak tanya juga boleh? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Ini Salam. IG lah kan. IG ni so kalau macam perempuan, kalau saya tengok follower tu cepat ramai kan. So dari konteks lelaki pula kan. So macam mana sebab kita ni lelaki ni susah lah nak dapat follower, atau ada tips tak selain yang tadi tu? Thank you. Okay, tipsnya cantikkan Instagram. Cantikkan dengan kita punya pencapaian. Kena letak gambar bini lah kot. Gambar bini ke kan? Cantik kat IG. Kalau boleh, cantikkan IG tu bukannya kita kena susun cantik sangat. Maksudnya kita menunjukkan siapa diri kita lah. Kita dengan family, kalau kita ada aktiviti, lepas tu ada sikit-sikit pasal awareness, lepas tu pencapaian kita. So bila kita follow orang, bila orang tengok siapa yang follow aku ni, so orang nampak macam tertarik untuk nak follow kita balik. Daripada kita tak cantikkan Instagram kita tapi kita follow orang, macam mana orang tu nak follow kita? Kita tengok orang pun kita susah nak follow kan. So sebelum kita nak orang follow kita, kita kena cantikkan Instagram kita. Tak semestinya. Cara satu lagi untuk kita nak tarik follower, kita join mana-mana group ataupun kita banyakkan kawan, minta IG dia, kita follow IG dia. Dan bila kita takat gambar dengan diorang, kita tag IG diorang, so diorang akan nampak, oh siapa tag aku ni, oh dia ni yang follow back. Macam tu. So dia akan jadi lebih banyak lah. So bila kita ada group, kita follow, kita minta IG, share IG, biar dia nampak apa yang kita buat dekat situ. So lebih mudah untuk kita approach. Okay, thank you. Nak tanya boleh? Boleh. Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam. Bang Nini. Thank you bagi sharing. Kita nak tanya dari sudut kita nak dapatkan prospek orang yang berniaga. So macam mana you Puan Nini approach diorang, lepas tu macam mana nak jaga bila once dia dah jadi klien kita. Tapi Fun nak tahu dulu macam mana kita nak approach, sebab majoriti kat sini klien-klien dia dengan kawan, klien yang bekerja makan gaji. So macam mana kita nak ubah prospek tu daripada yang makan gaji, kita nak pergi yang orang berniaga. Boleh tak share? Okay, macam ni orang yang berniaga tu lebih kepada DA lah kan. Kita nak pergi dekat dia lah kan. So macam Nini tak pernah DA. Okay, Nini memang attack kawan dulu. Tapi ada satu kali tu Nini suka pergi kedai makan pakcik ni. Nini suka pergi kedai makan, memang sedap. Lepas tu kita nak approach depan-depan, kita takut rasa nanti dulu kan. So ada satu hari tu dia datang dekat Nini, dia kata dia sembang-sembang, lepas tu dia kata dia baru keluar hospital. Oh kenapa cik? Sakit belakang. Oh pakcik pakai insurans apa? Dia kata tak ada lagi. So bila dia cakap tak ada lagi, maknanya kita boleh selit dekat situ lah. Kenapa tak ada lagi? Saya ingat dah ada. Kalau saya tahu saya dah approach awal-awal dah. Cakap macam tu. Macam umpama macam kita dah tahu dia ada, kita pun macam jual mahal nak tak nak approach kan. Tapi kalau boleh ikut cara masing-masing lah. Tapi kalau macam ini kan Nini takut untuk DA, lagi-lagi orang yang Nini tak kenal. So memang banyaknya klien Nini ni daripada kawan-kawan, daripada kawan yang jauh-jauh yang tak rapat sangat pun. Lepas tu ada stranger daripada Instagram, lepas tu daripada situ baru dia beranak ke referral. So macam mana kita nak dapatkan referral, kita kena jaga klien lah. Macam cara Nini, setiap 1 tahun polisi diorang tu Nini akan hadiahkan satu t-shirt khas untuk diorang. Nini akan buat design sendiri, Nini akan hadiahkan. So Nini akan post lah.
Okay, tanya kepada klien ini yang dah cukup setahun, dia nak akan hadiahkan t-shirt ni. So bila ada klien-klien lain yang tengok, untuk aku tak ada ke? Tak, nanti dulu. Untuk kau nanti bila dah setahun kau dapat. Macam tu. So gunakan kreativiti masing-masing. Kita dapat commission daripada dia setiap bulan. Takkan kita nak invest dekat dia sekali, tak boleh kan. So kita nak terus bagi kat semua orang, takut mahal pula. So kita, siapa yang dah setahun? Okay, hadiahkan untuk yang setahun ni satu t-shirt yang cantik. Lepas tu tunggu siapa lagi setahun yang next. Okay, kita hadiahkan pula untuk dia orang. So something lah orang tu boleh pakai t-shirt tu. Orang akan suka. Tu cara Nini lah untuk ni jaga klien. Lepas tu Nini selalu update, selalu hantar awareness, bukan awareness, hantar selalu promotion. So dia nampak, at least dia tahu kita ni ada agent. At least dia tahu dia ada agent. Agent dia selalu up to date. Itu juga salah satu cara untuk kita jaga klien. Baik, terima kasih. Maksudnya yang bisnes tu banyak pada referral lah kan? Yes, banyak daripada referral. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Satu soalan. Macam kita sedia maklum lah Nini ni pesilat negara bekas bekas pesilat negara. Dulu. So boleh kata dah macam public figure lah kan. Orang selalu masuk TV, masuk pertandingan, tournament semua. Adakah benda tu yang menjadi faktor utama menyumbang kejayaan Nini dalam bidang takaful ni? Dia sebenarnya beri benefit So juga. ada lagi Tak dengar. Lain problem tu. Dia tak perasan saya tanya Nini tu. Lain problem. Lambat tu. 2G kot, 2G. Dia menyanyi tu. Jeffrey tolong bagi tahu kat Cip Sufida. Jeffrey tolong. Robot. Okay, sebenarnya benda tu mempengaruhi juga, sangat-sangat membantu juga sebab orang lebih kenal Nini. Walaupun Nini tak kenal dia, tapi orang tu pernah kenal Nini. Setiap kali klien yang datang, yang Nini tak kenal, bila Nini dah close, Nini akan tanya, macam mana kenal kat Nini Daripada silat ke? Awak silat ke? Macam tu. Ada juga yang cakap, dulu saya silat, dulu saya pernah nampak kat Nini lawan. Macam tu. Dia mempengaruhi jugalah bila kita, apa yang kita buat ni, apa yang Nini buat. Macam pencak silat. Dia memang membantu Nini juga. Itu je lah. Okay, terima kasih. Ya, sama. So jangan pula lepas ni kita pergi bersilat pula. Kena cari jalan lah nak jadi public figure kan, supaya orang lebih ramai kenal. Bukan public figure pun. Alright. Boleh itu lagi ke? Ada lagi soalan Ada tak? soalan dekat chat box. Saya chatbot. nak tanya. Okay, ada yang tak sabar-sabar nak tanya soalan tu. Saya nak tanya macam success day awak dalam lockdown ni. Apa yang pertama kali awak buat? Mula-mula sekali awak buat? Okay, mula-mula sekali yang Nini buat, Nini akan bangun pagi, Nini akan tulis dekat nota Nini ataupun sehari sebelum malam tu Nini akan tulis siap-siap apa yang Nini nak buat pagi-pagi. Nini akan macam sekarang lah, kalau ada Zoom meeting, Nini akan join Zoom. Lepas tu Nini akan try approach orang. Kalau macam Nini tak ada siapa lagi prospect, Nini akan approach. Tapi kalau macam ada yang dah bertanya semalam, Nini buat quotation. Nini akan settlekan dulu kerja-kerja dekat dalam home office. Ni ada office Nini dekat rumah ni, dalam bilik je. Nini akan duduk kat situ. Kalau boleh jangan duduk dekat sofa, jangan duduk dekat atas katil sebab perasaan malas tu akan menarik kita. Kalau boleh kita buat macam kita pergi office. Cari satu space yang kita boleh duduk dan kita boleh settlekan kerja kita. Umpama kita memang betul-betul pergi kerja. So, Nini akan bersiap lah. Dan Nini akan posting, Nini akan cari, Nini akan start share awareness. Nini punya share awareness tu dekat story, Nini tak ada time. Nini just, pagi-pagi aku kena buat. Lepas tu tengah hari apa saja yang aku keluar, apa yang Nini buat, Nini nak jumpa klien ke, Nini nak ambil report ke, semua Nini akan post. Dan Nini akan menunjukkan aktiviti Nini lah. Dan kita macam Nini akan listkan dulu apa yang Nini nak buat hari ni. Supaya tak ada apa yang tertinggal, Nini akan list lah. Dan setiap hari tu memang ada saja benda yang Nini nak buat, memang jenis tak duduk diam. Lepas tu Nini akan try cari orang. Kalau orang tak ada DM Nini DM orang.
Kita ada banyak macam siapa yang baru lepas buat story dekat IG tu, Nini akan DM dia. Nini akan DM dia, tanya dia dah ada ke dengan medical card apa semua. So tak semestinya Nini calling, Nini akan DM orang, Nini akan PM orang dekat Facebook. Itu pun salah satu Nini punya direct approach lah. Itu memang hari-hari Nini akan buat. Sebab satu hari Nini dah target at least ada satu case. So Nini akan cuba macam-macam cara untuk Nini dapatkan juga hari ni. So pagi-pagi ni dah pasang niat, hari ni aku nak close satu case. Kita dah niat daripada pagi. So baru kita buat satu-satu kerja yang next punya. Apa yang kita nak. So itulah Nini punya harian. Memang Nini tak ada satu time yang spesifik hari ni kena, tapi memang kalau nak buat kerja kena duduk dekat satu tempat yang untuk kita buat kerja. Sediakan satu meja. Kita boleh fokus dekat situ. So, Terima kasih. Alright. So ada soalan dekat chat box kita ni. Dia tanya Kak Nini, boleh share tak case size akak dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Daripada Alia Sakina. Okay, case yang paling kecil RM50 hibah. Case yang paling besar RM1,500. Itu je sebulan. Kali ni tak banyak case besar pun. Banyak case yang macam average dalam 150 ke 200 macam tu. Tapi walaupun contohlah macam bulan ni Kak Nini tak ada case lagi, contohnya kita akan carilah case yang kecil-kecil ni, walaupun at least satu bulan 10 case. Walaupun kecil tak apa, itu dikira satu case. Macam tu. So 10 case mesti buat dalam setiap bulan. Wajib kan, tak kira kecil ke besar, asalkan 10 case. Betul tak Nini? Ya, betul. Alright. Okay, ada lagi soalan tak? Saya rasa saya lah nak bagi soalan. Asyik diorang ni kan, cemburu pula saya. Okay, saya nak tanyalah kan. Ya, boleh Kak. Okay, Nini, pasangan Nini pun bersama juga ke buat insurans ni? Nini baru recruit dia last year, bulan 8. Dah ada agent code lah. Dah ada agent code dah, dan dia pun okey lah. Sebab yelah dia dulu dia suruh kita, sekarang kita ajaklah dia. Dah ada bukti kan? Banyak bukti dah tu. So Nini ajaklah dia. So dia join lah sekarang. Sekarang dia EDP lah. Dia dah full time dah. Alhamdulillah. So nak tanyalah sepanjang perjalanan Nini lah dalam career Prudential ni kan. Nak tanya halangan apa yang menyebabkan, maksudnya ada tak halangan yang paling besar lah daripada orang sekeliling Nini, ada tak? Daripada orang sekeliling, so far Nini rasa macam tak ada, sebab yelah husband memang support dia yang suruh, lepas tu mak ayah pun support, adik-adik pun support, dan ayah dulu sebenarnya agent Prudential juga, ayah. So bila dia tahu Nini nak join, so dia memang sokong lah. So daripada family memang tak ada halangan, cuma bagi Nini halangan yang terbesar adalah diri sendiri. First kali macam mana Nini nak lawan perasaan malu Nini tu. Okay, daripada dulu Nini tak reti bercakap, lepas tu bila Nini kena bagi sharing, kakak Nini pun boleh. Nini boleh ke ni bagi sharing? Dulu dia tak ada bercakap kot, dia diam. So macam mana bila Nini join dalam bidang takaful ni, dia mengubah diri Nini sikit-sikit. So cabaran yang paling besar nak lawan kita punya perasaan malu, nak lawan kita punya perasaan tak boleh tu, perasaan yang rasa susah tu, ragu-ragu tu, first kali tu macam mana kita nak lawan. Itu adalah cabaran yang paling besar Nini lah. Dan bila cabaran lain yang datang daripada klien, Nini tak anggap itu adalah cabaran, itu adalah learning process. Itu adalah pembelajaran Nini. Nini punya learning journey. So Nini tak anggap benda tu cabaran, dugaan, tak. Cabaran yang terbesar adalah nak lawan diri Nini sendiri. Okay. Lagi satu soalan lah. Boleh tak? Alright. Sebab akak MC kan cerita. Okay, kan nak tanyalah. Ada tak macam skrip untuk cari referral? Mungkin boleh bantulah. Skrip untuk cari referral.
Okay. Kalau macam dulu, Nini minta macam ni. Mula-mula bila Nini dah close case, Nini just cakap, nanti kalau ada kawan-kawan nak buat, suggest lah kat Nini, suggest lah Nini. Nanti boleh Nini bantu juga kawan-kawan. Ni just cakap macam tu. So bila lagi sekali Nini nak jumpa untuk deliver buku polisi, Nini akan minta referral. Nini akan minta referral betul-betul lah. So Nini akan cakap, boleh tak Nini nak minta 15 contact number, emergency contact number, 5 daripada family, 5 daripada kawan-kawan office ataupun kawan tempat kerja, 5 lagi daripada kawan hobi. Supaya, Nini nak jaga polisi awak ni lama. So kita tak tahu 10 tahun, 20 tahun akan datang, Nini takut tak dapat contact dan tak semua orang akan guna nombor yang sama. So bila Nini ada at least 15 nombor telefon ni, so Nini bolehlah contact salah seorang daripada 15 ni. So still boleh berhubung lah. Tu cara Nini nak minta referral lah. Dan orang akan cakap, siapa dia dia tulis-tulis lah walaupun alah tak banyak lah, tak apa 5 pun tak apa. Ini cakap macam tu, tak apa 5 pun tak apa. Dia tulis lah 5 yang dia rasa dia nak bagi. Tu je yang Nini minta. Tapi sekarang ni yang bagusnya dah ada refer to earn kan? Refer and earn refer and earn. Memang sangat-sangat membantu. Yang tu lagi-lagi memang untuk kita minta referral sangat-sangat membantu. So gunalah sehabis baik refer and earn tu. So macam dulu bila Nini nak minta referral, bila dia dapat bagi kawan dia, Nini akan bagi commission. Contohnya RM50 seorang. Tapi yang ni kita tak payah keluarkan duit belanja. Prudential yang akan bagi seorang 150 dekat dia. So sangat membantulah. Gunakanlah sehabis baik untuk kita dapat referral. Sementara ada lagi ni refer and earn ni. Okay. So terjawab soalan akak tadi. Ni ada soalan lagi daripada Khalil Azwa. Berapa percentage klien dari natural market, berapa percentage dari stranger? Percentage macam mana nak kira Banyak, maksudnya banyak klien daripada mana, natural market ataupun stranger? Untuk setahun pertama Nini jadi ejen, banyak daripada natural market. Start tahun kedua sampailah sekarang, banyak daripada stranger dan juga referral. Untuk awal-awal tu kita count je siapa yang ada, siapa yang kita kenal. So tahun kedua tu orang dah mula kenal dan orang akan start bagi referral. Dan bila orang nampak kita pun dah lama, stranger pun mula datang. Sebab tu kita kena gunakan media sosial lah. So daripada situ setiap sudut orang boleh datang. So ini tak tahu nak kira macam mana percentage tu. Okay. Rasanya menjawab dah tu. Okay, dan soalan seterusnya, ni saya rasa soalan yang terakhir lah ya. Okay, daripada Farhan, dia kata untuk ejen baru, apa tips dari segi strategi untuk achieve Star Club 180,000 rookie? Dia kata strategi, dia minta strategi bagi ejen baru. Okay, strateginya yang paling penting, setiap kontes yang keluar setiap bulan tu kejar. Setiap kontes yang keluar dalam bulan tu kejar. Kejar kontes yang kecil-kecil dulu. Nanti sikit-sikit dah nak sampai dah. Sebab Prudential dia dah bagi setiap kontes tu dia dah susun dah untuk memudahkan kita dapat kita punya pencapaian yang Star Club tu. So awak jangan terus fikir nak Star Club. Awak kena kejar kontes yang kecil-kecil setiap bulan. Sekarang ni banyak apa kontes duit, Active 5 lah, Active 3 lah kan. Kejar kontes tu. Duit kita dapat, hadiah kita dapat, TPC kita dapat, nanti Star Club pun kita dapat. Jangan terus fikir yang last. Awak kena tengok yang tangga kecil-kecil ni dulu. Sebab tu pentingnya untuk kita kejar kontes setiap bulan tu. Itu semua untuk menunjukkan diri kita yang satu, kita boleh market diri kita boleh posting, and then nanti dah sampai ke akhir dia, kita dah dekat dah. So dah boleh capai. Jangan rasa macam terus nak nampak yang last sekali. Yang bulan-bulan ni tak nak kejar. Bulan-bulan ni lah yang penting sebenarnya. Kalau ada kontes tu. Prudential dah susun dah untuk korang. Korang just buat je, kejar je. Alright, untuk rookie. Okay, so that's why kalau kita tengok tadi kan daripada apa yang
Nini share pada permulaan slide dia jadi top rookie kan. So itulah sebenarnya strategi yang dia buat. Betul tak? Itu saja dia buat, dia achieve kontes yang kecil-kecil tu. Okay, so saya rasa dah menjawab apa yang dia cakap. So saya rasa semua sedia maklumlah sebab program untuk budak rookie ni sebenarnya banyak. Betul tak? Jump start lah apalah. Betul tak? Apa benda start pun ada dalam Prudential ni. So just follow saja. Betul tak ni? Betul. So memang company banyak membantu, betul tak? Sikit sebanyak company sangat membantu kita, ejen baru. Dan juga agensi sendiri pun banyak membantu. Saya percaya agensi Nini pun sama. Banyak juga membantu Nini dalam karier Nini, betul? Ya, betul. Okay. So saya rasa sesi kita bersama Nini dah berakhir. So akan nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Nini. Memang banyak tips yang kami Legasi dapat pada hari ini. Memang banyak daripada media sosial. Saya percaya Nini memang memberi sepenuh hati segala segala sharing pada hari ini untuk kita. So bila dia dah bagi tu, sepatutnya kita ni terus buat. Nasihat apa yang dia bagi terus kita implement benda tu. Sebab benda-benda ni yang membuatkan dia ni berjaya, dia deliver pada kita untuk kita sama-sama berjaya macam dia. Betul tak? So betul. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Nini. Itu saja untuk sharing kita pada pagi ni. So saya sebelum tu saya nak minta kita punya founder Legasi Group iaitu Encik Adli untuk memberi kata-kata penutup untuk sharing kita bersama Partini ni. Okey, dipersilakan Cik Adli Musa. Okey, terima kasih Cik Swida, terima kasih speaker kita yang hebat pada pagi ini. Alhamdulillah kan, terima kasih yang tak terhinggalah dengan ilmu-ilmu yang diberikan tadi. So saya pun terfikir juga tadi macam Azrin terfikir kan. Kena masuk kelas apa tu, kelas silat kot kan, barulah kita orang kata apa, semangat juang tu ada kan. Okey, so gurau saja. So saya banyak menulis tadi, alhamdulillah, walaupun saya dah 18 tahun dalam bisnes ni, saya seronok sangat dalam industri insurans ni sebab kita belajar antara satu sama lain. So yang veteran belajar dengan yang muda kan, yang muda belajar dengan yang veterans kan. Sebab dalam bisnes kita boleh nampak tentang menolong antara satu sama lain tanpa batasan kan. So saya banyak menulis tadi, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat, terutamanya dari segi penggunaan media sosial lah. Orang lama ni macam ni lah kan. Tetapi saya anggap ini adalah satu cabaran untuk saya kan, bersama dengan grup di mana kita kena, sebab kita dibesarkan, macam saya sendiri pun dibesarkan dengan aktiviti counter, Star Club pun daripada counter kan, MDRT pun daripada counter kan. Tetapi bila ada media sosial ni, saya rasa benda baru yang saya patut belajar bersama dengan Legasi Group. InsyaAllah kan, kita akan guna sebaik mungkin ilmu-ilmu yang Puan Partini Nini share tadi, yang saya percaya sangat kan, InsyaAllah kan, kita doakan promotion untuk tahun depan dilancarkan, alhamdulillah, dan menjadi salah seorang unit manager yang kuat di Prudential ataupun agensi manager yang kuat di Prudential. So tak ada apa yang saya boleh gambarkan sebut melalui mulut, cuma ucapan terima kasih yang berjuta-juta terima kasih lah kan. Cuma nak tahu sikit, siapa leader JR7 lah. Yang Bain saya kenal lah, sampaikan salam kepada Bain. Kemudian JR7 tu. JR7 Cik Hisham. Tapi Cik Hisham, tapi leader ni FAA Abang Ihsan Subhi. Okey. Ihsan Subhi. Salam kepada Ihsan kan. Salam kepada Hisham tu satu angkatan lah dengan saya kan. So insya-Allah kita doakan sama-sama kan, kita berjaya di industri ni, sama ada di pihak Puan Partini, sama ada di pihak Khalifah Group ataupun di Legasi Group. InsyaAllah kita sama-sama
jadikan perkongsian pada hari ini untuk kita pergi kepada level yang lebih bagus kan. Seronok bekerjasama dengan orang muda ni sebab ilmu dia ilmu yang tanpa batasan kan, insya-Allah. Okey, itu je sahaja daripada saya kan, insya-Allah. Dan lain kali kita jemput lagi. Banyak benda lagi yang kita nak belajar sebenarnya. Tapi dengan kesudian lah. Kalau tak sudi nak macam mana? Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.